Kejap kita naik kawan lagi. Siapa lagi nak naik ni? Solihin. Brother Solihin. Kita dengar lah Solihin punya perkongsian. Waalaikumsalam Aina. Aina pun ada kat bawah tu. Okey Solihin teruskan. Pasal apa mercun tu, waktu anak cucu dia main tak apa. Orang Cina aja tak boleh main. Duk anak dia tu, menantu dia duk main meriam depan rumah. Oh, dia punya bangga gila punya menantu dia pandai buat meriam. Waktu Cina sebelah rumah dia main, dia tak boleh, dia nak kena maki. Cucu dia kalau tak mercun kat lubang telinga dia pun tak apa. Saya paling saya tak puas hati kan bila macam saya kaji balik hak yang mahkamah syariah ni kan. Betapa hipokritnya puak lebay ni. Dia duk manipulate. Dia duk spin pasal hak yang mahkamah syariah ni. Sedangkan cerita dia undang-undang syariah tu itu semua yang dibuat oleh PAS. 20 jenis undang-undang mahkamah syariah tu buatan PAS. Sekarang ni kita hanya mencabar sebab antara negeri Kelantan dengan negeri-negeri lain berbeza. Abang faham tak hak yang mahkamah syariah ni? Tahu yang hari ni punya. Jadi depa duk waktu zaman hampa pasal apa hampa tak buat bagi penema settle? Sekarang ni dia baik kan? disebabkan masalah. Taqiyuddin dengan perempuan tu kan baik tu. Memang kancing tu. Itulah. Tak sepatutnya masalah tu dialah zaman depa perlulah settlekan. Bila macam depa gagal, depa tak dapat settlekan, depa duk tunding jari dekat kerajaan hari ni. Sedangkan orang hanya mempertikaikan perundangan yang dibuat oleh parti PAS, pimpinan PAS yang buat undang-undang tu. Betul. Jadi depa boleh buat balik, depa boleh bincang balik. Tu je pun. Tapi baikilah, dia kalau ada kelemahan baikilah, betul tak? Itu je. Itu yang balik je. Hakim sebut dia kata 12 kesalahan tu je yang dicabar. Itu hakim kata tidak ada kena-mengena pun dengan menghina umat Islam. Hakim tegur tadi. Yes, tak ada kena mengena dengan liwat, dengan kes zina, dengan kes saya ada nota yang saya tengok. Tak ada kena mengena dengan kes maksiat, kes zina, kes liwat. Tak ada kena mengena. Hak yang kena mengena tu semua selain daripada yang contoh macam ni. Ada salah satu kes tu. Kalau macam kes tu kena dekat negeri lain, okey, berapa ribu denda ada. Tapi kalau kena dekat Kelantan, dia jadi mahal gila-gila punya. Okay, salah satu pertikaian tu, hak yang berlakunya pertikaian tu salah satu daripada segi tu. Sebagai contoh, kena dekat Pahang, kena dekat Terengganu hanya 2-3 ribu. Kena dekat Kelantan 5 ribu. Salah satu dia punya pertikaian dah. Sebab tu depa lawan lah kan. Jadi hari ni saya duk dengar puak lebay, depa duk menjerit awak. Agama Islam sekarang ni dia dah tak jadi macam dia dah tak jadi agama persekutuan kan. Lepas tu sekarang ni memang dah tak boleh azan kan, memang dah tak boleh mengaji kan, memang dah tak boleh itu, tak boleh ini ke apa ni. Kan? Sepatutnya Salin, sepatutnya dia lagi suka benda ni dicabar supaya dia boleh buktikan di mahkamah bahawa yang dia buat tu betul. Kemudian kalau mahkamah kata dia salah, bila mahkamah dia kata salah, yang ini salah, okey, habis saja mahkamah, dia perbaiki yang salah tu. Mana ada orang yang membetulkan undang tu. Patutnya kita seronok lah kan. Sebab kita selama ni kita perasan kita buat semua betul. Sebenarnya ada benda yang lompong. Jadi benda ni bila mahkamah putuskan nanti di mana bahagian yang lompong itu, sepatutnya kita perbaiki. Macam aku sebut tadi lah, macam yang Anwar buat kan. Kes kalimah Allah kan. Isu kalimah Allah. Dan Anwar tahu bila yang mencabar itu menang kes. Bila dia menang kes, Anwar tahu okey ada kelompongan di situ. Anwar buat apa? Anwar kata okey kita perbaiki balik. Kan pindah balik undang-undang, perbaiki balik, bawa majlis raja supaya tidak berlaku lagi di masa akan datang. Hasil daripada keputusan mahkamah,
kita jadikan ilmu untuk kita perbaiki dan kita perkuatkan. Bukan kita marah kepada orang yang mencabar tu. Ya, betul. Contoh, okey. Macam yang kalimah Allah tu, kita boleh tengok. Okey, macam mana? Okey, Sabah Sarawak tu dibenarkan. Sebab apa? Disebabkan Sabah Sarawak tu majoriti dia bukan Islam. Kan? Satu lagi Sabah Sarawak tu depa hanya ada di dalam gabungan. Depa adalah satu wilayah. Jadi satu wilayah seperti Singapura. Macam wilayah ni depa boleh keluar, depa boleh masuk ke dalam Malaysia. Sebab itulah macam kalimah Allah dia ada macam kelonggaran untuk Sabah Sarawak. Haji Hadi Jadi pun pada pernah sebut. Haji Hadi pernah sebut. Tidak salah bukan Islam sebut nama Allah. Dia pernah keluar statement tu. Jadi isu Betul. yang berlaku baru-baru ni, yang kita tidak Melayu, dia tidak ada kaitan pun dengan isu agama. Dia kaitan dengan isu pentakdiran. Surat perkeliling itu bercanggah dengan keputusan kabinet. Itu je teknikal je. Yang kita perbaiki sekarang ni teknikal. Bukan isu kalimah Allah tu. Jangan main salah faham. Isunya teknikal. Kabinet kata lain. Tetapi surat perkeliling yang dikeluarkan oleh Malaysian itu tak sama. Jadi mahkamah kata berlaku percanggahan di situ. Maka mahkamah bagi dia menang kes. Betul. Yang ini yang Anwar betulkan. Tapi depa saja aja kawan. Memang pun depa tak ada modal. Tak ada modal dah nak hantam kerajaan. Jadi agama Islam, agama syariah terancam celah mana? Berapa negeri dah mahkamah syariah digugurkan? Kita nak tanya. Berapa negeri dah mahkamah syariah tak boleh pakai? Ini semua Kenapa negeri lain tidak dicabar? Selangor tidak dicabar. Pulau Pinang tidak dicabar. Sebab mereka tidak ada tempat, tak ada ruang mereka nak cabar. Jadi bila tempat kau dicabar, bermakna ada kelompongan dekat situ, maka peluang untuk orang cabar. Yes, inilah negeri dia orang memang bermasalah. Disebabkan bermasalah sebab tu orang petikaikan. Bila orang petikaikan, terima hakikat, terima dan repair balik mana hak yang patut repair. Bukannya duk salahkan orang lain, duk salahkan orang lain. Apa yang patut repair. Andai kata denda dia murah sangat, naiklah mahal sikit. Andai kata denda tu terlalu mahal, berbeza dengan negeri-negeri lain, kena buat perbandingan juga. Jadi hak yang ni alien tu pun sebelum dia bawa ke mahkamah, sebelum dia cabar perundangan mahkamah syariah pun, of course lah dia ada tengok hak yang mahkamah syariah negeri-negeri lain. Hampa nak buat teruk apa? Kan? Okey kawan, sajalah saya nak naik, saya nak lepas geram kawan. Nanti insya-Allah saya naik lain. Okey, walaupun buka akai, buka minda, jangan jadi mangkang. Ni, ambil tahu. Cuba hampir baca satu persatu di antara 20 yang dicabar tu. Hampir baca, hampir ambil tahu. Ni hang duk dengar sebelah pihak mampu ya. Hang kena dengar juga apa penjelasan daripada Menteri Agama. Hang kena dengar semua tu. Kalau hang tak dengar, hang tak tahu. Lepas tu hang duk buat pala tahu. Sekali orang tahu, kata hang tak tahu. Okey, bang, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak. Kerana Assalamualaikum. sudi naik. Waalaikumsalam. Okey, ada sesiapa lagi nak perkongsian? Boleh dikongsikan, sesiapa nak naik sebelum saya tutup room. Saya nak bagi contoh macam ni lah ya, macam di Kelantan. Ada satu kes seorang wanita amoy muda lah, berseluar pendek di depan kedai dia sendiri. Ya, dia disaman. Dia pakai seluar pendek, dia orang Cina, bukan Islam. Di tempat premis tu premis dia. Dia pakai seluar pendek, maka dia disaman. Ya. Jadi saya rasa apakah ini yang Islam nak tunjuk? Ya. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok di Terengganu, ya, esko pelancongan dia kata apa? Ya, di pantai Terengganu dibenarkan berpakaian bikini bagi pelancong-pelancong yang bukan Islam. Tengok. Untuk dapatkan duit pelancongan, boleh. Mereka duduk di pantai Terengganu, pakai bikini, tak apa. Sebab apa alasan dia? Sebab dia bukan Islam. Boleh. Jadi apa bezanya dengan satu wanita anak Cina ni yang pakai seluar pendek di rumah dia, di kedai dia, yang kita nak saman. Ya? Sedangkan pelancong di Terengganu pas juga perintah. Kenapa dibenarkan? Apakah kerana dia mendatangkan duit? Ya, pelancongan mendatangkan duit, pendapatan ke Terengganu, maka kita boleh benarkan. Ya? Jadi ini yang orang mengelirukan kepada bukan Islam. Islam ni macam mana sebenarnya? Ya? Kalau benda mendatangkan duit, tak apa. Bagi bukan Islam buat. Tetapi kalau macam nak datangkan duit, saman.
Ya, dapat duit pada kerajaan negeri Kelantan. Saman seorang yang bukan Islam, hanya berseluar pendek. Habis yang bukan Islam main bola kat stadium Kelantan, kenapa tak saman? Ya. Yang berapa ramai main bola kat stadium Kelantan yang berseluar pendek, yang Islam pemain main bola, kenapa tak saman? Kan? Jadi orang akan fikir ini ke cara Islam berhukum. Sebab itu yang menjejaskan nama Islam ini di kalangan kita sendiri. Kita buat undang-undang yang kita boleh katakan dipertikaikan. Banyak orang pertikaikan dari segi ini. Kan? Jadi bagi saya, itu sebabnya kebijaksanaan pemimpin lah. Pemimpin kena bijak nak buat undang-undang. Apatah lagi melibatkan undang-undang Islam. Jadi bila ada orang cabar tentang undang Islam kita, sepatutnya kita akan rasa, oh, ada orang cabar. Sebab apa dia cabar? Mungkin ada kelompongan di situ. Maka dia cabar. Okey, kita fight lah, kita pertahankan. Kalau kita rasa, okey, kita betul. Kita pertahankan kat mahkamah. Kan? Kalau ada mahkamah mengatakan, oh, ini memang benar ada kelompongan. Memang benar ada kelemahan. Okey, kita terima keputusan mahkamah dan kita perbaiki. Bukan kita kata, oh, mahkamah pun sama. Mahkamah pun menentang Islam. Mahkamah menentang hukum Islam. Bila orang cabar, oh, kamu mencabar hukum Islam. Tak boleh macam tu. Ya? Orang tak setuju dengan kita saja, oh, menentang hukum Islam. Dia yang tak boleh kita hukum yang mutlak, yang tak boleh kita lawan, Al-Quran aja. Apa yang terkandung dalam Al-Quran. Yang tak boleh kita bantah. Ya? Tapi hukum enactment syariah yang dibuat draft oleh manusia, dari segi denda ke, hukuman dan sebagainya, yang tidak termaktub dalam Al-Quran, hanya dilakukan oleh manusia, ianya boleh dibuka kepada perbahasan, dibuka kepada perkritikan. Dan boleh dicabar kalau dianya dilihat bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Yang mencabar itu ada alasan dia nak cabar. Ya, dia mungkin dia mencabar, oh, kenapa satu kesalahan ini ada dua, mahkamah sivil pun ada, mahkamah syariah pun ada. Jadi dia mungkin dia cabar dari segi itu. Maka kita perbaikilah. Gunakan kesempatan di mahkamah itu untuk kita perbaiki dan kita perkasakan undang-undang itu. Dan kita gunakan sentimen. Bila orang cabar aja, oh, ini mencabar undang-undang syariah di Kelantan bererti mencabar hukum Islam. Al-Quran itu bukan kamu yang buat. Hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum Islam bukan PAS yang buat. Ya. Jadi sebab itu kamu bila manusia yang melakukan, dibuka kepada kritikan dan pandangan. Mana yang baik kita ambil. Yang tak betul kita perbaiki. Ini yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim dalam isu kalimah Allah. Dia lihat kenapa orang tu boleh menang dalam isu kalimah Allah. Ada kelemahan dia. Apa kelemahan dia? Iaitu dari segi arahan yang dikeluarkan. Ya, kabinet buat keputusan tetapi tidak dilaksanakan ataupun arahan itu bertentangan yang dikeluarkan oleh immigration. Maka sebab bertentangan inilah maka orang yang mencabar itu menang dalam mahkamah. Jadi Anwar buat apa? Tak perlu kita rayu, yang penting kita perbaiki. Baiki balik kelemahan ini. Maka Anwar bawa ke majlis raja-raja dan perbaiki supaya tidak berlaku di masa akan datang. Ini cara kita mengatasi masalah. Bukan dengan cara bila orang cabar, oh, ini mencabar hukum Allah. Ini mencabar. Tak bolehlah macam tu. Kan? Okey, siapa lagi naik? Kita jemput naik atas. Okey, Aina bagi pandangan. Assalamualaikum, Abang Wan. Waalaikumsalam. Boleh dengar ya suara Aina? Boleh dengar. Tekat sikit. Okey, macam ni. Apa yang saya nampak kan, Abang Wan, diorang ni takut dicabar sebab diorang sendiri dah tepu. Diorang sendiri dah malas nak fikir macam mana nak counter balik. Sebab diorang tahu diorang memang tak boleh nak buat apa lagi dah. Kalau katakan nak diperbaiki kan, diorang akan macam nampak diorang tu tak cerdik buat undang-undang tu masa zaman diorang buat tu lah kan. Itu je yang saya nampak. Diorang tak nak berdepan lagi dengan orang kata kalau ada penambahbaikan tu nanti nampak sangatlah diorang punya pemikiran masa tu, masa mereka menggupal undang-undang tu, diorang tak berapa cerdik tau Abang Wan. Sebab diorang tak nak nampak yang diorang kurang cerdik tu yang menyebabkan diorang takut. Itu je. Tapi sebenarnya betul lah, saya setuju Abang Wan cakap. Memang sepatutnya hati diorang tu, memang diorang berjiwa besar tau menerima bahawa okey, kalau ada benda yang kita perlu perbaiki, kita perbaiki. Maknanya kita tak payah nak buat apa, nak berhimpun-himpun, nak tunjuk apa? Nak tunjuk apa? Nak tunjukkan yang kau lagi bodoh. Itu je lah yang saya nampak. Betul. Lagipun, Patutnya
kita gunakan mahkamah itu untuk kita semak dan imbang kan undang-undang yang kita buat itu. Betul. Hakim akan beritahu okey dari segi ini salah, dari segi ini tak betul, dari segi ini bertentangan dengan perlembagaan. Maka kita perbaiki dah selepas itu. Ya, nampak tak dekat sini kan diorang memang bila dicabar begitu diorang tak bila okey bagi saya senang je kalau kau betul-betul rasa diri kau di pihak yang betul, apa yang kau buat tu dah betul-betul rasa sempurna sangat, bila orang cabar ke depan lah bagi Fight tahu. Fight kah? Fight lah. Kenapa tak nak fight? Kenapa kau pula, kau yang buat, orang cabar tapi kau takut nak fight balik. So, apa sebenarnya yang kau nak? Kau nak berhimpun tu buat apa? Buang masa, buang tenaga orang. Baik kau pergi selesaikan. Okey, yang mana kelemahan tu kita perbaiki. Kita perbaiki. Itu je. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, Ros. Okay, saya mute je. Okey, apa ni Tuan, lama tak jumpa dah. Jumpa pun dah online kita kona ni. Ya. Apa Saya apa tajuk lagi? macam-macam tajuk tadi kita cerita, tapi sekarang berkenaan dengan yang terbarulah yang tentang Mahkamah Syariah Kani Syariah Kelantan tu. Oh, okey. Yang hari ni hakim buat keputusan untuk tangguhkan keputusan. Ada video yang saya hantar pada Tuan, apa nama yang apa tu pasal Haji Adi punya ucapan tu hampir betul lah. Sejak bila ucapan dia tak hampir? Tak tahu pasal apa dia bila sebut pasal tu ya, apa ni saya punya terasa lah daripada pandangan luar kotak, maknanya di luar negara. Saya punya pandangan lah kan, kena ada undang-undang yang pembuat fitnah ni. Undang-undang tu dah ada dah. Kan banyak dah yang dibuat laporan polis apa semua kan. Ketua agama dalam apa the head of PAS pun buat apa ceramah, buat apa kutuk lah orang yang kena lempang, kena pukul mata lebam jadi Perdana Menteri lah. What is this? Dia menghina banduan. Kita tahu Haji Hadi dia mandang remeh kepada banduan kan. Pada dia banduan semuanya orang yang bersalah dan setiap banduan semua akan masuk neraka. Dia fikir macam tu. Walhal dia tak sedar parti dia sendiri pun diasaskan oleh banduan. Kan, Baharudin Helmi, pengasas parti PAS. Ya. Dia juga pernah dipenjarakan. Ustaz Abu Bakar Bakir, ada pengasas parti PAS. Dia pernah dipenjarakan. Dan ramai lagi ulama-ulama mazhab kita, 4 mazhab kita ulama semua pernah dipenjarakan. Ya, Apakah mereka tu hina sangat? Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan kerana fitnah. Apakah dia hina? Betul. Itulah cuma kadang-kadang ada terasa di hati yang kitanya PMX ni terlampau lenient. Itu dia orang pijak kepala tu. Jadi kita yang kat luar negara, kita memang ya Allah, kadang-kadang nak ngadu ke siapa? Ros duduk mana, Ros? Selatannya anak bini ada kat Singapura. Oh, Singapura. Asal mendiang Perdana Menteri Singapura pun dia fitnah, dah meninggal lah kawan tu. Itulah. Jadi dia tak ada counselling center ke untuk macam kenapa, ataupun dia kena buat satu kelas khas yang mana atur ayat-ayat ni semua dulu sebelum buat apa ni. Ini asal boleh je, lantang dia. Ya. Lepas tu boleh golak pula, boleh jalan-jalan pula sana sini, boleh senyum, boleh bangkang lagi dalam parlimen. Apa dah jadi? Kalau zaman Mahathir dulu, puak-puak ni tak lama. Sekejap je kena kutip. Tapi sebab zaman Anwar ni, Anwar kata okey ada report, biar polis siasat, kalau ada kes dakwa, ni style Anwar. Kan? Macam yang berlaku pada doktor apa tu yang perlebatas tu. Siapa nama dia Aina? Yang mana satu, Bang Wan? Kepala batas yang zaman tu. Oh, Kan? satu lah. Doktor yang ada
Tadi tu kan. Standing on there. Standing on there. Okay. Jadi kes tu telah disaman oleh 3-4 orang pemilik AP. Dan Anthony Lok, dia punya berbesar hati, dia kata saya tak mau saman lah, dia kata. Anthony Lok tak mau saman. Yang saman dia tak ada Sakok, Linggo Eng, Dikit Siang, berapa orang saman lah. Anthony Lok tak mau saman. Tapi punya egonya Pak Lebay, dia kata Anthony Lok takut. Tengok Anthony Lok tak mau saman, takut. Padahal kawan tu, dia kesian kat kau dah 3-4 orang dah 10 juta kena saman. Itu Jadi 30 Anthony Lok, juta. Kau kena itu kau nak belum. kutip 10 tahun pun tak dapat. Itu belum pergi kerja Singapura lagi. Kalau kerja Singapura sama dengan duit Singapura, mampus kau. Siap lah. Dalam pandangan Kepala terbatas. agak tabung bosak tabung tin Milo bosak warna kau. Tak tahulah dia ni. Itulah saya cakap Ros, 10 tahun dia kutip pun dia tak boleh nak dapat 30 juta. Kecuali lah kalau dia ada miracle. Ada orang nak derma sejuta-juta, ada ke? Kaya sangat ke Pak Lebay tu? Tak ada orang pun yang nak come up bangkit. Tak ada seorang pun yang nak nasihatkan Mas Surah. Pergilah minta maaf ataupun cakap macam ni. Okeylah tak apa, kita hire satu lawyer terbaik. Tak ada sekor pun yang bersuara. Tak ada. Maknanya apa? Mas Surah tu terkonteng-konteng seorang. Lepas tu dia cabar pula DAP saman BN sebab dia kata sumber daripada UMNO. Dia kata DAP saman UMNO. Wah, DAP dah saman lama dah tu. 2017 lagi. Apabila flyers tu diedarkan dalam pilihan raya, benda tu dah berlaku dan disaman pun. Dan Lim Kit Siang telah pun menjawab isu tu dalam website DAP. Kalau buka website DAP ada lagi penerangan Lim Kit Siang tentang keturunan dia, tentang komunis tu. Lim Siang dah jawab. Jadi bila benda dah dijawab, benda dah disaman, bila kau ambil lagi modal tu, kan, sebagai bahan ceramah kau, maknanya kau memanjangkan ceramah yang telah pun fitnah, yang telah pun dijawab. Kau tak boleh salahkan UMNO. Kan? Kau tak boleh salahkan UMNO yang memainkan sentimen itu sebab UMNO dah disaman pun. Waktu itu. Kenapa kau pergi kutip benda yang telah disaman, yang telah pun dijawab oleh Lim Kit Siang, kau ambil balik. Kau hidupkan balik fitnah tu. Sepatutnya kau sebagai parti Islam, kau diajar dalam Islam supaya fitnah tidur, jangan dikejut. Sepatutnya. Tapi kau mainkan balik. Kan kau jahat kau. Itulah Abang Wan, saya letak dalam WTT saya. Saya kata USM, betul ke dia ni graduan USM? Kenapa tak ada orang USM pun yang berani come out and dia kata, okay dia ni memang betul-betul graduan USM. Sebab bila dia memalukan USM macam tu, USM bukan universiti cokia tau. USM universiti tersohor. Antara universiti yang melahirkan ramai doktor-doktor kat Malaysia ni. Doktor yang medicine, bukan doktor falsafah. Betul. Sampah macam tu. Tolonglah. USM kena come up with something. Kawan-kawan dia pun Abang Wan, dia nak buat PhD tu, dia kena buat kajian, dia kena buat penyelidikan, dia kena come up with literature review. So apa yang dia belajar selama ini? Apa yang dia belajar tu dia tak apply pun sebagai ahli politik. Sebab tu politik pas jadi politik sampah. Sebab tu pelajar-pelajar yang sama dengan dia mungkin malu mengaku dia sebagai kawan lah. Kan? Yang sama-sama dengan dia belajar dulu mungkin aku malu nak mengaku. Dia sama belajar dengan aku kan. Guru-guru yang mengajar dia dulu pun mungkin malu lah aku dia anak murid aku. Kan? Tahap itu bodoh dia. Ini budak sekolah rendah, budak sekolah menengah pun boleh tahu ni isu-isu keturunan komunis ni. Tapi dia PhD takkan tak buat research. Kan? Dan tak payah research pun kalau bab keturunan salah silah. Dan apa untungnya kau baca salah silah orang dalam politik ni, apa untung dia kepada rakyat? Betul. Untungnya dia nak tunjukkan apa? Dia nak kata yang yang menang dalam pilihan raya yang DAP Mikrosin ni semua suku sakat, anak beranak. Jangan cakap lah. Bukan macam tu cara dia. Kalau kau nak highlight konon kata dalam Parlimen Malaysia ni DAP tu suku sakat. Tak ada. Kau check betul-betul latar belakang. Orang pun boleh cakap engkau tu sedara dengan Mas Ermiyati. Orang boleh kaitkan kau dengan Mas Hidayu. Orang boleh kaitkan kau dengan Siti Kasim. Siti juga. Tanjung Perak. Semua orang boleh kaitkan. Takkan kita nak kata ayah Cik itu sepupu dengan Yapin? Itulah pasal. Kita tak pernah
pernah pun buat benda-benda yang macam tu, yang nampak membodohkan diri tau Abang. Kita tak nak. Dan saya rasa saya bangga sangat dengan MP-MP dari DAP. Mereka punya bahasa Malaysia yang saya boleh sebut lah, macam Anthony Loke, YB Anthony Loke, YB Lim Guan Eng, YB Hanayo, YB Howard Lee, YB yang orang kata memang bahasa Malaysia dia memang first class lah, YB Steven. Tengok macam mana dia punya bahasa mereka tu kan sangat mereka menyantuni. Dalam parlimen tak adanya diorang nak bersorak-sorak macam apa ni. Even YB Rayyan yang jelutong tu, walaupun yelah suara dia memang lantang kan, kadang-kadang kita rasa macam kau diam dulu boleh tak jelutong bagi orang Pulau. Tapi apa yang dia bangkitkan, isu tu betul. Apa yang dia bangkitkan tu bukan nonsense tau. Semua yang dia bangkitkan tu memang ada point. Memang masa dia bahas kat dalam perbahasan hari tu, dia nak membangkitkan sama ada Singapura ni akan terjejas tak perniagaan SME kita, yang mana apabila berlakunya apa orang kata kontroversi yang diterbitkan oleh MP Kepala Batas, tapi masa tu dia tak sebut pun MP mana. Dia cuma kata seorang MP, kecelupaan seorang MP. Dia tak cakap pun MP mana-mana. Dia tak cakap pun. Dia tak sebut nama. Tiba-tiba standing on there. Tiba-tiba standing on there. Tiba-tiba standing on there. Not on there. No. We on there je lah. Aduh. Tapi masa tu bagi saya Kamawan dia terlalu geram kot. Sebab dia nak bercakap standing order tu, dia macam terlalu geram sampai tersasul lidah dia. Lah sekali Jutong kata, jangan perasan lah, dia kata. Saya tak kata kamu jangan perasan, dia kata. Ya, betul. Tapi kan lepas tu saya bila saya repeat balik video tu, saya memang nampak muka dia memang kerek. Abang Wan, muka dia memang kerek. Muka dia kerek. Dan tak ada orang backup dia pun. Tak ada orang nak backup dia. Tak nak backup dia. Itulah Halimah, YB Kappa, YB apa ni? Mana? Kenapa tak nak wake up? Wake up lah. Bangunlah. Kenapa kau tak nak apa orang kata bagi motivasi dekat anak buah kau sendiri? Pemimpin muda. Kenapa kau diam? Bagi saya lah, kalau benda ni berlaku dalam Pakatan Harapan, memang ada orang backup, especially YB Sani Hamzan. Sebab dia orang tahu dia masalah. Ya, betul. It shows that how wrong dia punya level of salah tu memang tinggi tau. Sebab tu tak ada siapa-siapa pun nak come out nak backup dia. Tak ada Abang Wan. Bila kau baca keturunan, secara langsung kau juga menghina keturunan Samsiah Fakih, orang Melayu Islam kan. Dia komunis. Rashid Mahyudin, dia juga ada keturunan. Dia ada anak cucu. Samsiah Fakih pun tak salah aku ada seorang ahli parlimen yang keturunan dia. Samsiah Fakih. Jadi saya kata langsung kau menghina orang-orang macam ini kan. Apatah lagi yang kau sebut tu keturunan yang tak betul langsung. Yang tak ada kaitan pun dengan komunis. Kan? Kenapa kau tak sebut keturunan Samsiah Fakih? Dia orang Melayu Islam, ustazah. Samsiah Fakih tu ustazah. Orang mengaji Al-Quran. Kan? Dia berjuang dalam Parti Komunis Melaya. Rashid Mahyudin. Kan? Dia ada keturunan dia. Masa sekarang, masih ada lagi keturunan Rashid Mahyudin. Keturunan Samsiah Fakih. Apakah dia akan rasa tersinggung bila kau main salah silah macam tu? Kan? Apatah lagi orang yang tidak ada kaitan langsung dengan komunis. Lagi dia rasa tersinggung. Kan? Yang ada kaitan pun akan tersinggung. Kalau dia kata dulu datuk nenek moyang aku komunis, apakah aku komunis? Dia akan kata macam tu. Kan? Ya, Apakah aku komunis? Betul. Tak semestinya kerana seorang tu semuanya jadi hak. Tak semestinya. Betul. Sebab itulah kita tak boleh dalam politik kita baca keturunan orang, tak baik. Kan? Kita baca silsilah orang. Saudara Nabi pun apa ni kafir. Bapak saudara tu Nabi tu. Abu Talib. Abu Talib. Sahabat-sahabat. Banyak lagi sahabat-sahabat kan. Iya. Abu Lahab, Abu Jahal bukan tak ada kaitan dengan silsilah Nabi. Ada kaitan. Semua ada kaitan. Tapi ceramah tu apa ada kena mengena dengan politik sebenarnya? Apa kegajadahannya yang dia bagi cerita pasal tu? Tak ada kena mengena. Betul. Ya, tak ada. Dia nak ajar orang masyarakat Melayu bahawa nak chop bahawa DAP tu komunis, itu aja. Nak main sentimen itu. Ya, betul. Itu sebenarnya.
Matlamat dia itu je yang saya nampak. Hmm. Sebab bila dia menceritakan tu, cara dia bercerita, saya tengok dalam saluran merah saudara Halim kan. Saya Hmm. tengok betul. Memang benda ni adalah dijadikan lawak juga oleh orang luar tau. Especially orang Singapura yang memang mengikuti politik Malaysia menjadikan bahan jenaka untuk mereka. Tapi itulah, kalau kata kerajaan Singapura nak saman juga, memang tercerit lagi tu. Bukan senang lah.